ialah, apa itu kapitalisme? Perkataan kapitalisme berasal dari kata capital yang diucapkan capital dalam bahasa Inggeris. Karl Marx, bapa komunisme, mencipta istilah kapitalisme pada pertengahan abad ke-19. Sistem ekonomi dan sosial yang didorong oleh keuntungan. Kapitalisme mendorongkan penciptaan kekayaan swasta tanpa melibatkan kerajaan. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Pengkritik sistem ini berpendapat sistem ini wujudnya jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin. Tokoh kapitalisme. Adam Smith merupakan salah satu figura yang paling masyhur apabila topik kapitalisme dibincangkan. Adam Smith merupakan ahli ekonomi dan ahli falsafah yang berasal dari Scotland yang merupakan perintis kepada pemikiran berkaitan ekonomi, politik ketika zaman kebangkitan Scotland, iaitu Scottish Enlightenment. Dia terkenal dengan buku yang diterbitkan oleh beliau yang bertajuk The Theory of Moral Sentiment dan An Inquiry into the Nature and Cause of Wits of Nation, yang juga digelar sebagai The Wits of Nation. Seterusnya, sumbangan dan idea yang dicetus oleh Adam Smith ialah pengkhususan antarabangsa. Adam Smith menyatakan juga bahawa perdagangan bebas akan meloskan pasaran dan pengkhususan kerja. Perkembangan ini akan menyebabkan berlakunya lebihan hasil yang akan dapat dipasarkan ke luar negara. Perkembangan ini menunjukkan pengkhususan antarabangsa menjadi sebahagian daripada proses kemajuan sesebuah negara. Adam Smith juga berpendapat perdagangan bebas akan menambahkan sumber pendapatan sesebuah negara. Beliau juga berpendapat perdagangan bebas akan mengurangkan kos pengeluaran dan menyebabkan pengairan modal ke sektor yang produktif. Untuk sumbangan dan idea The Wealth of Nation by Adam Smith, idea perdagangan bebas laissez-faire. Melalui bukunya, Adam Smith telah mencetuskan idea tentang perdagangan bebas, iaitu laissez-faire. Menurut beliau, kerajaan tidak harus campur tangan dalam hal ehwal ekonomi dan perdagangan. Doktrin laissez-faire dikembangkan oleh Adam Smith di England dengan menubuhkan School of Political Economy. Idea perdagangan bebas yang disebarkan oleh Adam Smith telah mendapat perhatian oleh ahli-ahli ekonomi seperti Ricardo dan Thomas Malthus. Nilai dan pengelasan masyarakat. Melalui bukunya The Wealth of Nation, Adam Smith juga turut mengemukakan pandangan mengenai nilai dan pengelasan masyarakat. Menurut beliau, nilai merujuk kepada kuasa untuk membeli barangan lain. Masyarakat dikelaskan kepada tiga, iaitu mereka yang hidup dengan memperoleh sewa, upah dan untung. Bagi ciri-ciri kapitalisme, yang pertama adalah mementingkan diri sendiri. Yang kedua, penjaminan atas hak milik perseorangan. Yang ketiga, persaingan bebas. Dan yang keempat adalah memberikan kebebasan penuh kepada pasaran sebagai penentu harga. Golongan yang terpengaruh. Dalam kapitalisme, kita berhak menjual atau meminjamkan barang atau perkhidmatan, dan orang lain juga berhak membeli atau meminjam barang atau perkhidmatan tersebut. Dalam kapitalisme terdapat konsep pelaburan. Individu boleh mengumpulkan duit bersama untuk membina atau membeli sesuatu, dan mereka ini adalah tuan punya benda yang dilaburkan. Masyarakat dalam ekonomi kapitalis yang tulen tidak perlu mendapat izin daripada raja atau kumpulan tertentu. Mereka yang memulakan perniagaan atau melabur dalam perniagaan boleh mendapat banyak wang atau dipanggil keuntungan. Mereka kemudiannya boleh melaburkan keuntungan dalam perniagaan lain atau memperbesarkan perniagaan yang sedia ada. Seterusnya, kita masuk pada golongan yang terkesan. Terdapat 4 golongan yang terkesan yang akan saya terangkan pada slide ini. Yang pertama ialah orang miskin. Kenaikan taraf hidup secara menyeluruh menyebabkan kos sara hidup meningkat bagi menampung keperluan asas harian. Kebanyakan mereka tidak mempunyai pekerjaan yang menjamin dan tidak tetap. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan sumber dan akses yang terhad. Yang kedua ialah individu berpendapatan rendah. Mereka mempunyai akses dan sumber yang hampir mencukupi, tetapi tidak dapat memberi komitmen yang lebih terhadap kehendak seperti pengangkutan ke tempat pekerjaan, ubat-ubatan dan sebagainya. Yang ketiga ialah orang yang berhutang.
Mereka lebih terikat dengan sistem pembayaran hutang dengan kaedah dan tarif yang dipersetujui oleh pihak yang memberi pinjaman dengan kadar yang sering berubah-ubah mengikut ekonomi semasa. Dan yang terakhir sekali ialah pelajar. Sumber kewangan perlu diberi keutamaan untuk keperluan pembelajaran seperti pembelian modul dan nota, kerja lapangan dan lain-lain sehingga menyebabkan menghadkan keperluan harian seperti makan dan minum. Seterusnya, bagi amalan falsafah kapitalisme, yang pertama adalah meningkatkan kualiti hidup sendiri, di mana kekayaan dan keuntungan yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut mampu mengubah hidupnya menjadi lebih mewah. Dan yang kedua adalah mengurangkan karenah birokrasi, di mana di dalam dunia kapitalisme, orang yang paling berkuasa adalah orang yang paling kaya dan kesemua keputusan dibuat oleh golongan-golongan yang kaya. Oleh itu, karenah birokrasi dapat dikurangkan tanpa campur tangan daripada pihak pemerintah. Seterusnya, isu semasa. Isu yang berlaku ialah nilai mata wang negara yang semakin menurun. Isu inflasi yang saban hari menjadi lebih kronik menyebabkan kerajaan haruslah menetapkan harga siling yang kukuh bagi mengawal harga barangan supaya tiada pihak yang ambil kesempatan untuk menaikkan harga sewenang-wenangnya dan mencegah peningkatan inflasi, dan dalam masa yang sama untuk mengawal syarikat persendirian supaya tidak mendominasikan ekonomi negara. Faktor-faktor ini boleh mendorong kos yang lebih tinggi kepada pengguna, terutamanya jika perniagaan mahu bertahan lama, tetapi dia cuba mengawal harga supaya tidak terlalu membebankan pelanggannya. Seterusnya kita pergi kepada penyelesaian isu di bawah falsafah rukun negara. Pemerkasaan kedaulatan undang-undang dan kesetiaan kepada raja dan negara dapat dilihat di mana kerajaan membuat undang-undang dengan melarang eksploitasi terhadap peniaga kecil. Selain itu, kerajaan juga mempunyai kuasa dan hak untuk menguruskan ekonomi negara supaya tidak dimonopoli syarikat persendirian ataupun swasta semata-mata. Yang kedua ialah falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu ianya dapat mendidik masyarakat tentang keburukan ideologi kapitalis. Selain itu, dapat memastikan masyarakat tahu tentang hak mereka sebagai pengguna. Dan akhir sekali, ianya dapat mengambil tahu tentang harga siling yang terkini agar tidak tertipu dengan peniaga yang mahukan keuntungan yang lebih semata-mata. Akhir sekali, melalui pendekatan falsafah sejahtera, antara contoh yang dapat dilihat ialah contoh jual beli dalam Islam yang digunakan, di mana ianya menguntungkan kepada kedua-dua belah pihak sama ada penjual dan pembeli. Dengan contoh yang lain, kita boleh lihat negara Islam yang membangun seperti Qatar. Negara tersebut melarang amalan riba dan bunga dalam sistem jual beli. Rumusan yang telah kami dapati sepanjang melakukan tugasan ini ialah terdapat pelbagai sumbangan dan idea yang telah disumbangkan oleh tokoh figura kapitalisme kita, iaitu Adam Smith. Berbagai isu telah berbangkit sepanjang idea kapitalisme ini dikaji dengan lebih teliti, seperti penurunan nilai mata wang dan sebagainya. Untuk memberi rumusan, ideologi kapitalisme ini tidak digalakkan untuk umat Islam menerapkannya kerana, sebagai contoh, isu jurang kemiskinan bukanlah menjadi keprihatinan ideologi kapitalisme ini, kerana pendekatan memaksimumkan keuntungan adalah keutamaan mereka sekalipun menafikan hak orang lain.